وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ini. Tuan-tuan, kita diizinkan, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi bertemu. Kuliah kita ni tuan-tuan ialah kuliah sirah. Sampai tahun mana saya pun tak ingat di surau kita ni. Cuma pihak surau minta malam ni sempena bulan Rejab kita cerita pasal Isra dengan peristiwa Al-Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita skip, kita langkau kita nak cerita pasal peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan begitulah kita di negara kita ni, alhamdulillah tuan-tuan, tiap tahun masuk bulan Rejab, minggu pertama atau kita kata 10 pertama tu kita tak cerita lagi Isra Mi'raj. 10 kedua pun tak lagi. Masuk 10 yang terakhir ni, penceramah pun kalau ada dia kira nak skip saja, tak mai ceramah, tak mai kuliah. Pasal apa? Pasal nak pergi ceramah Isra Mi'raj. Jadi malam ni kita cerita sikit lah tentang bulan Rejab ni tuan-tuan. Oleh kerana kita berada di 10 terakhir, 22 ke 23 dah, tak ingat dah no. Mai Rejab tanya kelam, Februari ingat, Februari kita ingat. Tapi kalau tanya Rejab bila, tahu nak habis lah. Naknya Rejab kita ni dah nak pun habis dah. Hari ni dah masuk 10 yang terakhir dah kita berada di bulan Rejab ni tuan-tuan. Jadi Rejab ni, kita bila sebut Rejab ni daripada perkataan, kata para ulama kita, daripada perkataan at-tarjib, at-ta'zim, makna satu bulan yang dibesarkan. Bulan ni bulan yang dibesarkan. Daripada sejak zaman dulu di negara kita pun dibesarkan kedatangan bulan ni. Tapi sampai satu ketika bulan ni kembali nak kata apa, dia kabur, dia jadi malam semula, sehingga kita sudah tidak mempedulikan lagi kedatangan bulan Rejab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Rejab, habis masuk bulan Rejab, masuk ya Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lakukan satu amalan dengan banyak sekali. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim cerita kat kita, Nabi bila masuk 10 hari lebih kurang 8 hari masuk bulan Sya'ban, Aisyah kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat. Nabi ni dalam pengalaman aku hidup dengan dia, aku tak pernah tengok dia puasa sampai sebulan penuh. Nabi puasa sebulan 3 hari, ada hak lebih sikit, ada hak korang. Tak ada lah Nabi sampai satu bulan tu Nabi pulun puasa ni
melainkan bila masuk bulan Sya'ban. Satu, illa syahra Ramadan, kecuali Ramadan. Ramadan memanglah Nabi puasa. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tak pernah tengok Nabi perbanyak puasa ni melainkan bulan Sya'ban. Mana bulan Sya'ban nak masuk ni tuan-tuan, ialah bulan walaupun tak wajib lagi. Ramadan esok baru wajib seperti mana Aisyah kata, dan itu adalah kewajipan kita bersama yang kita telah amalkan sejak sekian lama. Tapi kena ingat, masuk Sya'ban, kalau kita nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah perbanyakkan ibadat puasa. Ni bulan Sya'ban nak masuk nanti ni tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat puasa bulan Sya'ban ni, sahabat ni dia perasan. Dia tengok Nabi sat-sat puasa. Sat-sat puasa. Ada seorang sahabat, iaitu cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu soalan yang berbunyi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Engkau tidak pernah aku lihat berpuasa seperti aku lihat engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban. Macam Aisyah pun pelik. Sama pun duduk dengan Nabi juga. Lama kira duduk kat rumah Nabi ya. Nabi anggap dia macam cucu sendiri. Sebab Zaid tu ialah anak angkat Nabi SAW. Dia pun tanya soalan yang sama macam Aisyah tanya juga. Awak yang kamu puasa banyak sangat bulan ni kan, mana amalan hak Nabi buat banyak bulan Sya'ban ialah puasa. Jadi pasal apa kita nak tahu? Qala, lalu Nabi jawab. Beberapa jawapan Nabi bagi, tapi salah satu Nabi bagi jawapannya ialah Nabi kata, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin. Baca dia rajabin, jangan duk keliru kita nak baca rajabin ke rajaba ke, lain kali rajab sengap pergi selamat dengan baca habtuih dia paling fasihnya ialah baca rajabin. Tapi kalau ada tu imam baca rajaba tu duk komplain lah, yang ibu parakah pula doa. Bukan parakah mayang, mubarakah dan doa. Apa tu imam hak tu tak ti. Dia boleh dengar malam ni, dia baru tahu rajabin. Bulan ni kata Nabi SAW, itulah bulan. Bulan ni. Kalau kata Nabi jawab pada bulan tersebut, kalau Nabi jawab bulan lain, Nabi kata bulan tu yang aku puasa banyak tu pasal apa? Pasal bulan tu ialah bulan yang ramai orang depa khalid. Depa khalid, depa lalai. Ghafala yaghfulu, orang Melayu kata ghaflah. Orang Melayu dia pandai tasrif. Ghaflah tu apa dia sebenarnya, makna dia Melayu kata tuan-tuan? Tak tahu balik carilah kamu dewan sat kisah. Ghaflah. Dia kata ghaflah. Apa makna dia? Saya pun malam ni baru terfikir, dia kata makna apa. Tapi Arab makna dia lalai, khalid. Dia masuk bulan Sya'ban dia khalid. Di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Tang ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan faham betul benda tuan. Iaitu Nabi SAW ni, dia suka tarik perhatian para sahabat dalam banyak benda tuan-tuan. Tambah-tambah urusan akhirat ni, macam ibadat-ibadat ni kan. Bila Nabi tengok orang kali, Nabi akan buat sesuatu saja. Nabi buat nak bagi orang tu fikir, awak Nabi buat. Mesti ada pasalnya Nabi buat. Pasal bulan Sya'ban ni dipa Khalid. Dan Nabi sebut Khalid tu di antara 2 bulan.
Satu Nabi sebut bulan Rajab, satu Nabi sebut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, pasal apa kita tak alik, tuan-tuan? Alik apa puasa? Alik apa bulan ni bulan pahala banyak. Tu yang kita pakak puluh ada orang alik bulan Ramadan, tuan-tuan. Tidak tak alik. Pasal nak mengelakkan daripada buat dosa. Jadi kita tidaklah, selamat. Duduk tengok TV lagi, main segak pada bini kita apa ya. Jadi kita tak alik. Nabi kata, bukan dekat bulan Ramadan orang tak ghalib. Bulan Rejab pun masyarakat pada ketika itu tak ghalib. Mereka puluh buat ibadah jugalah. Kalau ghalib juga, tak ada makna lah makna hadis tersebut. Maknanya bulan Rejab, tak ada masalah. Nabi tak ada buat apa, sebab orang dah pun besarkan bulan tersebut. Dan memang menjadi tradisi, tuan-tuan, puasa ni dilakukan dengan banyak pada bulan Rejab juga. Sebab tu Nabi tak pulun. Yang Nabi pulun bulan mereka tak buat apa ni. Mereka duduk saja. Maknanya bulan Rejab ni, kita boleh faham daripada hadis ini, bulan yang para sahabat memang banyak melakukan kebaikan. Para sahabat memang banyak buat kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Mereka tak buat dosa. Mereka akan berpuasa banyak. Macam Ramadan jugalah. Tapi Syaban tu tak. Tu realiti yang kita kena faham. Pada masa tu macam mana mereka hidup. Ramai bulan Rejab, mereka akan puluh buat ibadat. Mereka tak buat dosa, mereka tak buat salah, mereka tak buat silap. Sama juga Ramadan. Tapi Syaban ni saja. Mai kat kita lah guna, tuan-tuan. Kita Rejab ke, Syaban ke, Ramadan bagus. Jadi maknanya lah ni, tuan-tuan, kita kena angkat balik darjat. Bukan Syaban nanti selalu. Kita ambil hak yang sabit dalam hadis-hadis ni, Rejab ni, kita kena angkat balik. Sebab mereka duduk selalu pelekeh bulan Rejab ni. Dalam medsos, dalam Facebook, golongan-golongan tertentu di kalangan para asatizah ni selalu seolah-olah, saya tak kata mereka kata, tapi dapat dipaham daripada hak mereka bawa ni, tuan-tuan, nak habaq supaya bulan ni tersudut kalut, nak buat kebajikan banyak kan. Mereka kata tak sabit satu hadis sahih pun tentang bulan Rejab ni. Kefadilat bulan Rejab tak ada. Jadi bila kata lagu tu, tuan-tuan, kita dah malas dah. Kita dah memang tak buat apa dah. Mereka kata tak ada apa pula. Jadi kita nak buat apa dah? Bagai nak buat apa tu? Tu yang saya tak setuju tu. Yang sepatutnya ialah kita kena angkat balik kedudukan bulan-bulan dalam Islam ni, kerana melalui bulan-bulan ni pun sangat penting untuk kita menyemarakkan rasa nak buat baik. Kan kerja kita nak ajak orang jadi baik. Jadi bila kita angkat bagi orang rasa bulan-bulan ni besar, maka barulah orang akan pakak-pakak buat baik. Bukan duk habaq tak ada apa lebih kurang bulan Februari juga. Oi, mana boleh. Dia belain. Kata bulan Rejab ni bulan yang nama dia pun ulama-ulama bahasa bincang tentang mai daripada perkataan apa. Perkataan Rajab ni. Dalam salah satu kamus, saya screenshot, tak ada nak tengok atas dia kata apa. Nak abang kamu mana tak tahu. Tapi ustaz-ustaz boleh buka carilah. Rajab ni, wasummiya Rajabun, dinamakan bulan Rajab ini minat tarjib wa huwa ta'zim. Rajab ni mai daripada perkataan rajaba yurajjibu tarjiban, dengan makna membesarkan dan mengagungkan. Makna bulan ni bulan yang dibesarkan, bulan yang diagungkan. Betul tak bulan ni diagungkan dan dibesarkan? Ya, memang betul, tuan-tuan. Dalam Quran sebut, saya ulang sekali lagi yang selalu saya sebut kepada tuan-tuan bila mai cerita bab bulan-bulan ni, kalau tuan-tuan masih ingatlah. Kan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran bahawa
yang menetapkan sunnatullah di alam ni, di setahun tu ada 12 bulan tu Allah Ta'ala sendiri yang tetapkan. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan tu ditetapkan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari Allah cipta langit bumi dulu, Allah dah tetap dah. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dalam 12 tu ada 4 bulan Allah pilih siap-siap. Bukan siapa-siapa pergi duk pilih, tak. Allah pilih. Ni 4 bulan ni bulan yang dihormati, yang dibesarkan. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 duduk berturut-turut, 1 duduk sorang-sorang dia, iaitu bulan Rajab. Rajab ni dah lah dia hormati, nama dia pun Rajab. Minat tarjib ay at-ta'zim. Jadi saya nak ajak kita semua tuan-tuan kena ubah bagi rasa besar kedatangan bulan Rajab dalam kehidupan kita. Tapi dulu tuan-tuan, ni cerita Isra' Mi'raj tapi tak sampai. Sabar Allah, tak sampai Isra' Mi'raj. Jauh nak sampai. Kena habaq lu ni. Dulu tuan-tuan orang Arab ni dia muliakan bulan-bulan haram ni. 4 bulan ni depa tak perang. Depa tak kacau siapa. Siapa lalu bulan ni pi menega ke, pi buat haji, pi buat umrah, selamat, aman. Kawak pun jadi baik bulan ni tuan-tuan, pegang masjid tasbih. Ni bulan ni kawak pun pegang masjid tasbih. Subhanallah. Subhanallah, cara depa. Apa jadi baik habis 4 bulan ni tuan-tuan. Tapi depa tak tahan masalah nak perang ni. Depa hidup depa macam orang isap rokok Boleh bagi contoh ke tu lah. Hak tu tak payah. Dia tak boleh. Kawan saya seorang di sekolah, dia tanya, ni Ustaz, doa kat saya ni, cuti ni minggu depan nak cuti sekolah nak pergi umrah. Harap-harap kali ni azam ni tak mau rokok pergi umrah ni dia tanya. Nak tinggal buang mendatang tu dia kata. Dia guru disiplin, duk marah, tapi hak tu dia punya poin kawan-kawan duk kata. Jadi kita bila ada kelemahan satu, orang duk tujai tu lemah, tak boleh nak buat apa. Duk cara tinggal rokok. Dia Arab ni masalah dia bab perang ni, dia tak boleh duduk tuan. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Dia ubah kedudukan bulan-bulan haram ni. Salah satu bulan yang dia ubah bulan Rajab ni. Bukan semua yang mengubah ni, tapi ada kabilah-kabilah tertentu yang ubah. Yang paling terkenal ialah kabilah Rabi'ah. Okey, saya baca tu, saya sebut kat tuan-tuan tu sebab saya nak baca hadis ni. Iaitu tuan-tuan, penegasan tentang bulan-bulan ni nak abang kat tuan-tuan besar tak besarnya Nabi masa khutbah wada'. Masa Nabi berkhutbah buat kali pertama dan terakhir di hari Arafah tu, antara yang Nabi sebut ialah tentang bulan-bulan ni. Nampak ni besar kalau sampai Nabi sebut. Khutbah tu boleh dipanggil sebagai khutbatul wada', sebagai tanda nak berpisah dengan umat dia ni. Mana benda besar yang dia abang. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى
wa Sya'ban. Ni antara hak Nabi sebut. Nabi kata sesungguhnya zaman, masa, peredaran masa ini telah beredar seperti hari ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langit dan bumi. Setahun mempunyai 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, bulan yang dihormati. Makna Nabi nak abang suruh kita kena hormatlah, kena besarkan kedatangan bulan ini, tuan-tuan. Takkan ni tuan-tuan, Nabi nak abang kat kita, orang Arab ni bila mereka ubah sat mereka tak tahu, sat mereka tak tahu ni menyebabkan bila kita berada di sesuatu bulan kita tak pasti dah dia buh nama. Contoh bulan Sya'ban tu dia buh bulan Rejab, dia tukar tempat Rejab, dia pergi buh Sya'ban, tahun Sya'ban dia pergi buh ni. Jadi bila dah berlaku bertahun-tahun lamanya, bila sampai satu ketika hak Zulqa'dah dia letak tahun ni, hak ni dia letak tahun ni, pasal dia nak bagi boleh perang, bulan tu dia tak boleh perang. Jadi bila mai bulan tu dia nak perang juga, dia tukar bulan tu bintang lain supaya bulan tu dia boleh perang juga. Menyebabkan jadi tak teratur dah. Kita duduk ni dah berlaku 50 tahun dah contohnya, tuan-tuan. Lah kita pasti dah kita duduk ni boleh betul ke bulan Muharram? Kalau bulan lain dah hak betulnya Rejab. Ni Rejab hak mana ni? Bani Rabi'ah kata hak ni Rejab, Bani Mudhar kata hak ni Rejab. Berbeza-beza antara mereka. Sebab ahlun nasa, perangai mereka ni ubah bulan-bulan ni ikut hawa nafsu mereka. Tapi ketika haji wada' ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu kepada semua umat Islam bahawa masa ni telah berputar sekian lama setelah diubah, akhirnya hari ini dia berada betul-betul seperti mana hari Allah ciptakan langit dan bumi. Betul dah. Ni hak kita mai buat haji lah bulan Zulhijjah ni. Ni betul bulan Zulhijjah. Boleh faham tuan-tuan makna hadis ni? Kemudian Nabi bagi penegasan, umat Islam semua kena pakai kalender ni, kena pakai ketetapan ini. Kalau tidak Nabi sebut buat apa tuan-tuan? Sampai sebut dalam haji wada', Nabi kata setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu kena ingat semua, ada 4 bulan yang kamu kena hormat, kena besarkan bulan-bulan ni. Sebab hak ketetapan ni dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bilang bulan-bulan tersebut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Nabi sebut tang Rejab, Nabi kata wa Rajabu syahru Mudhar. Dan bulan Rejab hak bulan orang Mudhar pakai tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Mudhar ni dia sangat mengagungkan bulan Rejab. Dia tak ubah. Dia tak macam kabilah Rabi'ah. Ni dua kabilah besar ni. Atas daripada salah-salah keturunan Nabi lagi, dia pecah dua. Satu Mudhar, satu Rabi'ah. Rabi'ah ni dia ubah. Jangan duk pakai hak dia kata Rejab, bukan Rejab tu. Rejab hak betulnya ialah Rejab yang dipegang oleh Arab yang dipanggil Mudhar, iaitu yang terletak di antara bulan Jumada yang berdil akhir dan juga bulan Sya'ban. Hak tu hak betulnya bulan Rejab kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan, bulan Rejab tak berapa hari dah nak ada. Kita kena habaq pada anak cucu kita semua, bulan ni bulan yang Allah besarkan. Nabi peringatkan kepada kita supaya kita besarkan kedatangan bulan Rejab ni tuan-tuan, iaitu dengan kita ingat yang paling penting sekali ialah siapa yang melakukan sebarang kezaliman kepada dirinya dengan melakukan dosa pada bulan-bulan haram, salah satunya bulan Rejab, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak tanam dalam hati dia, jangan buat. Sabar sat nak buat. Kalau buat bulan ni nanya,
Esok pi cucuk apa nama kad ATM dia khairat tu kan, keluar tu dia. Buat sikit aku buat hari tu ni. Awak yang banyak sangat ni dia punya dosa ni. Pasal hang pi buat pada bulan Rejab. Zulqa'dah, Zulhijjah ataupun bulan Muharram. Dan sebagai kemuliaan kepada kita, kata para ulama, antaranya Al-Imamul Qurtubi rahimahullah menyatakan dengan jelas, bulan ni bukan buat dosa saja hak digandakan, buat baik pun sama, buat amal soleh pun sama juga. Bulan ni lagi hak nak jamu mi tulang dia babang tadi ni, pahala banyak bulan ni tuan-tuan. Siapa awak keluar duit banyak bulan ni kan, jamu mi tulang lagi. Mi tulang tu bukan sekadar mi tulang, pahala dia insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Ada 8 hari lagi ke depan ni kan. Tak berapa hari lah. Jadi puasa pergi banyaklah insya-Allah. So hari Ahad, hari Isnin puasa. Paling tak ada Isnin Khamis kita cuba insya-Allah dalam bulan besar ni untuk kita besarkan. Dan dalam bulan Rejab ni para ulama hak yang kajian duk senarai ni kan, dia senarai berpuluh-puluh peristiwa besar hak terjadi bulan ni. Kita tengok ada tak ada kerja duk senarai buat apa, kalau duk fikir-fikir tu kan. Tapi kurang-kurang bagi idea kat kita. Selain daripada bulan Rejab ni kita ceramah Isra' Mi'raj, boleh ubah juga. Saya kita tahu ada lagi benda lain. Bahak kita tahu bulan Rejab Isra' Mi'raj. Bagus tak? Bagus. Teruskan. Jangan duk berhenti kat tu. Tapi boleh tambah. Bulan ni antara peristiwa yang saya ingat lah, zaman Nabi lah, ingat banyaknya pun kan, luar-luar tu banyak lagi. Peristiwa hijrah ke Habisyah. Mula-mula kita baca dah Nazi. Sampai dah. Hijrah ke Habisyah pun bulan Rejab juga. Tu pun ada pengajaran yang sangat besar pada peristiwa hijrah ke Habisyah yang terjadi pada tahun yang kelima kenabian Nabi SAW. Pun kena bagi orang tahu kan? Lagi peristiwa apa lagi? Peristiwa peralihan kiblat. Pun kebanyakan ulama kata bulan Rejab juga terjadi. Tu pun pada cerita tu ada pengajaran yang sangat besar kepada umat Islam juga. Awak tak boleh kan kita ceramah sekali-sekala tajuk tu, sempena kedatangan bulan Rejab ni kan. Lagi apa ini? Duk rakam banyak kali lah. Peristiwa Tabuk. Perang Tabuk melawan dengan Rom. Bukannya kecil peristiwa tu. Sebab Allah catatkan sangat banyak dalam Al-Quranul Karim. Juga terjadi dalam bulan Rejab juga. Boleh tak kita cerita bab Tabuk pula. Macam Ramadan lah. Ramadan kita kalau main 17 Ramadan ya, kita akan cerita tu tentang Nuzulul Quran. Cuba cari hal lain. Ramadan ada tak peristiwa lain yang berlaku tarikh tu? Cerita perang Badar ke? Perang Badar bulan. Boleh cerita bagi orang tahu. Ambil masa sikit lah, supaya kita kena perkenalkan. Sebab di sebalik kisah-kisah ini terdapat banyak sangat pengajaran yang perlu dipelajari oleh umat Islam. Karena contoh kita tahu dah, mereka suruh baca, mereka tak mau baca. Saya duk suruh beli buku apa nama Martin Link, sampai lah tak beli lagi. Duk kes TikTok ni sampai hui apa nama handphone ni tak beli situ. Jadi nampak kena kita ditanggungjawabkan, pegang jawatan-jawatan yang boleh buat program-program ni tuan-tuan. Kena ada idea. Jadi ulama senarai perang Yarmouk, kalau tak salah saya bulan Rejab juga. Itu lepas zaman Nabi lah. Perang Hittin zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Mana ada siapa tahu tuan-tuan cerita-cerita tu. Jadi antara peristiwa-peristiwa ni kita boleh pilih-pilih, pelbagaikan, supaya banyaklah lagi yang akan kita perolehi daripada sejarah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, kita masuklah sedikit sebanyak tentang cerita Isra' Mi'raj ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Tanpa perlu saya menterjemahkan ayat ini tuan-tuan, kerana ada ayat ni lah kita tak boleh lari. Kita kena percaya, kita beriman terjadinya peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke Sidratil Muntaha berdasarkan ayat lain dalam surah An-Najm. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi pada ketika itu tuan-tuan. Satu peristiwa Isra. Isra ni maksudnya ialah Allah bawa Nabi, Allah perjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram pergi Masjid Al-Aqsa. Satu peristiwa orang panggil nama dia Isra. Satu lagi Mi'raj, daripada Masjid Al-Aqsa sehinggalah ke Sidratil Muntaha dan seterusnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabi bawa balik satu hadiah yang sangat besar kepada kita, iaitu nama dia salat 5 waktu as-salawatul khams yang kita hari-hari duk jaga hak tu hak ni tuan-tuan. Mana Isra Mi'raj ni sangat dekat dengan kita. Tak duduk semayang ni kita dapat pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, para ulama dia tak sependapat. Di kalangan para ulama ni depa tak sependapat. Ada banyak riwayat bila jadi Isra Mi'raj ni. Ada yang memilih pendapat di kalangan para ulama kita ni, pilih Isra Mi'raj ni jadi pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan kenabian. Malam kira Nabi dapat wahyu tu, dapat wahyu saja terus peristiwa Isra Mi'raj ni berlaku dan terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu satu pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ada pula hak kata lagu lain pula, wa qila kana ba'dal mab'athi bi 5 sinin. Ada kata 5 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, tahun kelima. Rajjaha dhalika an-Nawawi wal Qurtubi, dan tokoh-tokoh dia bukan tokoh kecil anak punya tuan-tuan, orang besar-besar ni di kalangan ulama-ulama besar ni. Imam Nawawi, masjid tuan-tuan bukan nama Masjid Nawawi kan. Jadi tuan-tuan kena pilih tarikh tu lah kot. Dan tuan-tuan orang Masjid Imam Nawawi lagu mana tuan-tuan, setuju tak pergi pak ketua imam? Imam Nawawi dan juga Al-Imamul Qurtubi pilih tarikh tu. Wa qila, ada lagi hak kata qabla al-hijrati bi 16 syahran, sebelum Nabi berhijrah lebih kurang 16 bulan, iaitu pada bulan Ramadan pula dah, tahun ke-12 hijrah. Kita duk sambut ni bulan Rejab. Ada lagi lah yang menyebut tarikh-tarikh lain. Ada yang kata di bulan Muharram, ada ulama kata bulan Rabiul Awal. Tapi pendapat 27 Rejab ni juga tidak kurang kecilnya pada pandangan ulama. Di antaranya ialah Al-Allamah Al-Mansur Furi, seorang ulama besar di tanah India sana tuan-tuan. Dia di antara ulama yang memilih
tarikh Isra' Mi'raj ni terjadi pada malam 27 bulan Rejab tahun yang ke-10 kenabian. Jadi apa pun tuan-tuan, hak ni benda-benda begini lah, kalau nak berkelahi, sonok lah berkelahi. Tak ada kerja berkelahi tajuk ni. Cuma kita tahu cukup. Tuan-tuan ambil, oh banyak taklah sependapat. Mana kalau kot lah kan kita nak buat ni, kita cakap, aku nak cerita perang Tabuk tau ni. Sekali dia kata ni, kita tukar ambil buat benda lain. Sebab benda ni adalah benda kecil saja di kalangan para ulama, tak menyentuh akidah pun. Bila kita nak, cuma berlaku dah, ya terjadi dan berlaku dengan pasti kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dengan jelas sekali terjadinya Isra' Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Al-Aqsa, minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa tu memang disebut dengan dua nama tempat tu secara jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak ada sebab untuk nak pi tak percaya, nak pi tolak peristiwa ini tuan-tuan. Jadi peristiwa ni tuan-tuan, kalau kita tengoklah balik dalam catatan para ulama kita, dia jadi besar ni tuan-tuan, bukan bermakna bahawa cerita lain tak besar. Cerita lain pun besar juga. Dalam Al-Quranul Karim ni memang penuh syarat dengan cerita, dengan kisah-kisah. Kisah tu ada hak panjang, macam kita baca cerita Nabi Yusuf, cerita panjang lah. Pengajaran banyak tak daripada peristiwa cerita Nabi Yusuf, banyak. Kena kena baca ke anak-anak, baca anak-anak. Dan kadang-kadang kita boleh suruh tuan-tuan anak-anak kita baca terjemahan dia daripada awal cerita Nabi Yusuf tu sampai habis, bagi dia baca. Bila dia baca habis, dia akan tergambar dalam benak dia tuan-tuan, dalam sanubari dia, oh ni cerita. Masa itulah baru kita boleh ambil pengajaran. Setelah dia tahu dulu kisah tersebut, bagi dia baca sampai habis. Mesti bila dia baca, dia akan nampak satu benda dia dapat daripada kisah tersebut. Sebab banyak kan dia punya plot cerita tu. Satu, dua, masa Nabi Yusuf kecil, masa Nabi Yusuf kena jual tu, lepas tu Nabi Yusuf pergi duduk di Mesir, satu cerita pula. Ada dua tiga cerita lagi sampailah habis. Oh, anak kita akan mula bertanya kita, sebab dia ada maklumat dalam diri dia. Kita kena berperanan. Kalau tidak, dia jadi macam kita, tak baca sampai tua. Betul, cerita Nabi Yusuf dengar betul lah. Tapi kita baca teks tu daripada awal sampai habis, tak pernah. Tu silap kita. Menyebabkan kita tidak ada gambar. Cerita Quran ni memang cerita. Quran ni bukan buku cerita, tetapi buku ataupun kitab yang syarat dengan cerita, yang di dalamnya ada pengajaran yang sangat banyak. Dan ada yang pelik-pelik. Adalah pelik-pelik lain pada Isra' Mi'raj. Ada. Kita baca cerita, mari kita hari Jumaat kita baca cerita Kahfi, surah Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi, pelik. Cerita pelik. Tapi Allah Ta'ala cerita kisah tu macam tak pelik pun. Kalau tuan-tuan baca, kan bagi orang Quraisy masa mereka balik daripada Madinah Al-Munawwarah, bawa balik satu hujjah yang bagi mereka mampu Muhammad ni. Dia tak boleh jawab tiga soalan ni. Ahlul kitab kata dia bukan Nabi, jangan duk percaya kat dia, buatlah apa nak buat kat dia. Mereka balik pun tanya, balik terus tanya Nabi tiga soalan tu. Salah satunya tentang Ashabul Kahfi, cerita Zulqarnain, cerita tentang roh tu. Tiga soalan dia balik tanya kan. Allah biar pula tu 15 hari tak turun wahyu. Dia mai jumpa Nabi SAW, tanya Nabi. Nabi kata, esok mai aku bagi jawapan. Esok mai Nabi kita tak ada wahyu turun. Sonok dia bang, tak apa, tunggu esok mai pula. Mai esok pun Nabi jawab tak ada. Sampai bergegar kota Mekah pada masa tu, bagi mereka habis dah, mampu dah kan. Naklah kita pilihan raya tahun ni, ada bahasa lagu tu. Dia kata lingkup ajaran Nabi ni. Bila turun tuan-tuan, masuk 2 minggu, turun surah Kahfi. Allah kata apa?
Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Awak depa ingat cerita ashabul kahfi, cerita ar-raqim. Yang depa tanya tu, awak besar sangat kah? Pelik sangat kah? Allah kata tak pelik pun. Nak kecil. Bagi Allah lah nak pergi tidur payah apa kan? Dia makan ketum pun 2 hari tu kan? Oh tidur, bagi tidur tak sedap 300 tu. Bagi Allah tak ada apa pun. Allah anggap kecil lah. Tapi tuan-tuan, bila mai cerita Isra' Mi'raj ni, satu-satunya dalam Al-Quran kisah yang pelik ni, Allah mula pun nak tunjuk kata pelik besarnya cerita ni, mula dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanallah. Kita bila jumpa benda pelik-pelik, benda yang mengagumkan kita, apa sunnah kita kata apa? Subhanallah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Tu cara orang Islam. Subhanalladzi. Mana ada ayat lain mula lagu tu? Jadi memang cerita ni cerita yang luar biasa, yang mencabar pemikiran manusia, yang boleh kita guna untuk jadi kayu ukur kita beriman ataupun tidak kepada Nabi, kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi kita ni dah ada ulang tiap-tiap tahun. Kalau takdir saya tak main malam ni kan, tolak siapa apa main tahun ni boleh tak ada mahal pasal apa? Tiap-tiap tahun duk ulang dah. Pasal duk biasa dah. Kita akan duk Saudi tak boleh ceramah malam ni tuan-tuan, ni kena tangkap bid'ah. Bagi depa pi duk cerita masa Isra' Mi'raj, cerita Isra' Mi'raj. Masa puasa, cerita puasa. Puasa ni dia tak boleh. Munasabah tu kita tetapkan lagu tu. Maulid tu, oh bid'ah. Dulu masa saya pergi umrah tahun 2017 kalau boleh 18 tahu. Kebetulan kami pergi umrah tu tuan-tuan, memang jatuh 12 Rabiul Awal. Esok pagi tu, hari pagi ni 12 Rabiul Awal. Saya dilantik untuk mengepalai jamaah semua. Hari 12 Rabiul, saya pun nak cerita bab Maulid lah. Bukanlah nak suruh pergi menari tak. Lebih bersilat dekat depan depan Masjid Haram ke, tak ada pun. Boh mic tu kan dia yang motor pakai tu, semua dia pakai receiver semua. Jadi saya cakap pelan semua dia dengar tapi saya kena cakap deraslah sikit. Nak cerita ni nak pergi tunjuk dia tang ni rumah Abu Bakar tang mana. Nabi abang ni cerita abang Surah Mi'raj ni kena tahu rumah Abu Bakar tang mana, tang Kentucky ada masjid Abu Bakar tu. Nabi tunjuk dia barulah rasa sini baru berasa Nabi duduk jalan sini dulu. Sebab Nabi kita ni hari-hari pergi Abu Bakar. Tang mana rumah Khadijah, tang kawasan-kawasan ni kita nak pergi tunjuk. Berdasarkan kajian-kajian yang dibawa oleh para ulama, kita boleh anggarkan tang mana kawasan, sebab semua berlaku kawasan tu. Sayyidina Umar masuk Islam tang mana rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, semua tu kita pergi sana baru kita boleh cerita. Kalau tahu dah cerita, pergi sana dia jadi seronok tu, lain macam tu bila pergi buat umrah. Pasal kita tahu kita dapat sesuatu bila kita pergi sana. Kalau kita pergi ni ikut orang pam tak tahu tuan-tuan, Allah balik saja tu. Habis duit dulu tak apa 6,000 5,000 lah 9 tak korang lah ni. Kalau dia abang tak sampai tu pergi sana dia kutip pula tuan-tuan. Pergi tang ni dia kutip duit, pergi tang ni dia kutip duit, campur habis 10 confirm habis. Tahu-tahu pergi tak tahu apa, rugi lah. Rugi lah. Saya apa tuan-tuan bila nak start bawa jamaah ni kan, pergi duduk dalam dataran tu lah, tak ada orang tu. Gaya nak start, tentu ada satu Syekh Arab Saudi pergi duduk tunggu tu. Saya start juga dia duduk dengar. Kita cakap tak deras mana, sebab kita pakai receiver tu kan, pakai mic tu. Tapi dia perasan bila sebut Maulid, adalah perkataan tu sepatah nak sembunyi kot mana. Dia mangkit terus, dia suruh berhenti terus, bid'ah semua ni. Allah punyalah jumun berbuat ni. Jadi tak boleh. Sebab tu kita di Malaysia kita tahu cerita-cerita ni. Pasal kita ulang
Ulang tiap ni kita ulang cerita ni, ulang cerita ni lagi, sampai dah sedagin dah orang kata dengan kehidupan kita ni, kisah-kisah seperti kisah Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan. Jadi besarnya kisah ni tuan-tuan, yang kata sampai mencabar pemikiran ni, sehingga pada ketika itu, ketika zaman Nabi SAW, bila Nabi balik daripada diisra'kan dan dimi'rajkan ni, heboh kota Mekah, kecoh kota Mekah pagi itu. Angkara siapa dia? Angkara Abu Jahal. Dia ni tuan-tuan, hari-hari di antara perangai dia suka pergi tanya Nabi SAW. Hari ni ada apa pula Muhammad? Dia suka cerita. Macam kita pun suka dengar cerita kan, suka tahu apa terjadi. Mungkin pagi ya, subuh tak habis subuh, buka WhatsApp lu. Wah, nak tahu apa ni berita ni kan, buka tu terlepas sembahyang sunat qabliyah subuh. Pasal apa? Angkara WhatsApp. Dia apa tu? Dia suka bertanya. Dia suka bawa tu. Dia ahli politik. Dia ahli politik tuan-tuan. Ahli politik dia nak tahu apa? Cerita macam mana nak makan orang kan? Macam mana nak pelingkup Muhammad ni? Allah nampak kuasa, pengaruh Bani Hashim makin diterima oleh masyarakat. Dia Bani Makhzum. Bani Makhzum ni sampai tak ada peluang nak mengatasi mereka. Gaya nak potong sekali lagi, ada saja kelebihan mai kat Bani Hashim. Dia sakit hati. Jadi dialah pergi tanya Nabi SAW tentang peristiwa. Jadi dia tuan-tuan, bila Nabi abang kata aku, dah dia tanya, Nabi pun abang. Malam dia kata aku pergi Masjid Aqsa. Hampir Masjid Aqsa kemarin. Bukan kemarin duduk orang kami ke? Ya, aku pergi semalam, dan sebelum subuh tadi aku dah sampai sini dah. Dia pun tuan-tuan, Lala tu juga anjur ceramah Isra' Mi'raj. Dia lah orang pertama sambut Isra' Mi'raj dalam dunia. Dia buat tempat khas, dia bagi tempat khas nanti, jangan cerita kat aku seorang, kita cerita bagi ramai lagi. Dia panggil terus tuan-tuan, mai dengar ceramah Isra' Mi'raj yang pertama yang dibuat dalam dunia, buat tahjir. Nabi dibagi tempat khas tu, dia panggil semua orang, Nabi pun cerita. Macam tuan-tuan duduk dengar Nabi, bila Nabi start cerita tuan-tuan, dalam hadis ini menyebutkan, فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ. Ada hak tepuk tangan. Musaffiq ni mana orang hak tepuk tangan? Musaffiq. Ada hak bila dengar Nabi cerita, pia depa pakak tepuk tangan. Ada hak tak tangan atas kepala apa dah? Habis kata Muhammad kali ini jahanam. Bahkan tuan-tuan, digambarkan bahawa ini ada ulama hak tolak hak ni, tapi saya sebut biarlah kat tuan-tuan. Sebab ada hadis. Sebahagian ulama mensahihkan hadis ini walaupun sebahagian yang menolak. Lamma ni Aisyah kata cerita. Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa. Apabila Nabi diisrakan ke Masjid Al-Aqsa, asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik. Pagi itu semua orang tak ada cerita lain lah. Semua orang cerita berkenaan dengan Isra' Nabi. Nabi cerita. Dalam hadis ini sebut tentang Aisyah kata, fartadda nasun mimman aman. Sehingga ada sebahagian daripada umat Islam murtad kerana cerita ni. Hak baru nak berjinak mungkin beberapa orang. Nak abang kata punya cabaran peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sampai ke peringkat ada sebahagian umat Islam yang baru-baru masuk Islam murtad kerana tidak mempercayai, menolak kisah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan.
Jadi depa tuan-tuan pada masa tu bila jadi itu kita bayangkan kalau macam kata kita zaman kita lah, ada orang yang berjaya dimurtadkan, kita nak faham senang habis keluar parti jadilah kan. Bagi faham suasana tu kan. Kerana peristiwa apa, pam keluar parti, isi borang masuk. Kecoh lah tuan-tuan. Kita pun keluar pun. Kita bukan kalut lah pada masa tu. Ni bayangkan pada ketika itu jadi ni peristiwa pada zaman Nabi SAW, sampai ada yang murtad, kata Aisyah radhiyallahu anha. Cuma mereka puas hati ya tuan pada ketika itu bila wala berjaya memurtadkan sebahagian daripada umat Islam. Mereka tak puas hati. Sebab ada lah kuah kata kat Abu Jahal, Abu Jahal takkan pergi murtad, puak-puak nangoi-nangoi tu tak jadi, hak baru-baru masuk kan. Depa tu Abu Bakar dia tak ada ni. Dia mana ada? Kalau berjaya bawa keluar dia daripada kalangan umat Islam, orang dengan Nabi ni tak pernah berpisah. Dan Abu Bakar ni mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga mengislamkan berapa ramai umat Islam. Kita tak ingat ke Abu Bakar ni bila dia masuk Islam? Uthman masuk Islam di tangan dia, Talhah masuk Islam di tangan dia, Az-Zubair masuk Islam di tangan dia, Abdul Rahman bin, ni semua besar-besar. Bilal ni semua hak dimerdekakan oleh dia, berbelah-belah orang ni tuan-tuan. Semua dia lah. Tapi kalau kita berjaya, ni dah berjaya dah sikit ni, 2-3 orang ni keluar parti Muhammad ni. Kalau kita berjaya pula tarik keluar Abu Bakar dengan cerita ni, tuan-tuan bayang lingkup tutup, piros tutup pendaftaran parti tu. Lagu tu lah dia bayangkan. Depa pakak ramai-ramai meneru pi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa sa'u ila Abi Bakrin. Depa kalut cepat-cepat bersegera pi rumah Abu Bakar. Faqalu, ketuk-ketuk pintu Abu Bakar pun keluar mai. Depa kata kat Abu Bakar, hal laka fi sahibik yaz'umu annahu usriya bihi lailata ila baitil muqaddas, ila baitil maqdis. Depa terus tanya dia persoalan tersebut. Macam mana hang percaya lagi ke? Hang duk nak duduk dengan dia lagi ke, wahai Abu Bakar? Ni semalam tadi dia baru cerita hang tu, dia tak ada tadi. Tadi dia cerita kat kami lah, sepagi dah ni kata dia pergi Baitul Maqdis. Lepas tu pagi ni balik duduk dengan kami. Macam mana hang nak ikut dia lagi? Abu Bakar tak tahu apa tentang pada masa tu. Dia bukan jumpa dengan Nabi lagi pada pagi tersebut. Abu Bakar kata apa tuan-tuan? Awaqala dhalik? Betul ke dia kata? Dia tanya, betul ke hamba makan hamba reka? Piduk cerita fitnah. Kena tabayyun. Kena pastikan dulu. Betul ke Nabi kata? Kata-kata tersebut, dia dakwah tersebut. Qalu na'am. Lalu dia kata, ya, betul. Memang betul dia kata. Qala la in qala dhalika laqad sadaq. Tahu Bakar kata apa? Kalau betul dia kata, memang benar. Dia mana pernah bohong? Pernah Nabi Muhammad bohong? Tak ada. Sekali pun kita duduk, dia tak pernah bohong. Kalau dia kata, memang betul. Tuan-tuan bayang Abu Bakar boleh kata lagu tu dalam keadaan dia tak tahu apa lagi. Kita ni perlu juga kena ada zaman kita orang lagu ni kan. Hak yang percaya ni kira kata buta tuli percaya ni. Kalau kita istilah zaman lain, percaya kata dah, dengarlah dulu, gunalah akal Abu Bakar. Dah, dia kata kalau betul dia kata, laqad sadaq, benarlah apa yang dia kata tersebut. Inni la usaddiquhu bima ab'adu min dhalik. Depa dah cuba nak pujuk dia juga, tak mau juga. Alah, kalau Abu Bakar kata, ya, aku percaya. Aku ni kata Abu Bakar, lebih berat tu aku percaya. Kata. Dia dua habang kat kami selama ni, nu khabarus sama. Berita daripada langit, Jibril mai sedia-sedia. Saat mai wahyu tu sat, kami boleh terima. Takat dia pergi pula, biasalah. Tak ada benar yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana inilah tuan-tuan, sifat yang ada kat Abu Bakar, percaya sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ni lah. Sampai hari ini tuan-tuan, daripada Nabi
anugerahkan kepada dia satu pinggan yang tak boleh ditarik balik oleh siapa-siapa, sampailah kita panggil dia Abu Bakar As-Siddiq. Makna yang mempercayai, yang membenarkan apa saja hak mai pada Islam. Lalu kok mulut Nabi SAW, kalau betul sah, tak usah duk kata apa, dia akan percaya, dia akan yakin, dan dia akan buat seperti mana keyakinan yang ditunjukkan kepada Nabi SAW tersebut. Nak cerita lagi tuan-tuan ni. Surah Mi'raj ni panjang tuan-tuan ni, tak cerita pergi jumpa langit pertama, langit kedua lagi. Jadi surah Mi'raj ni tuan-tuan, dia bukan sekadar kita takat nak cerita tentang peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW lalu. Yang tu pun elok jugalah, yang perlu didedahkan pada masyarakat, pada diri kita sendiri terutamanya, supaya kita jadikan sebagai pengajar adalah hidup kita. Tak boleh mengatakan orang, tak boleh makan riba, jangan duk beli mutu lagi, duk guna riba. Tanya dulu kan, ni belajar Isra' Mi'raj bukan main. Percaya ada Isra' Mi'raj? Percaya, tapi mutu tu beli Allah. Tengok hak yang lun kedai Cina tu kan, lingkup tuan-tuan, terlibat juga kita. Soal lagi cerita apa lagi? Orang terlibat dengan riba dia kan, terlibat dengan dosa tu, dosa zinanya, dengan kebaikan kita buat amal saleh, syurga Nabi pergi tengok dah. Tu semua adalah pengajaran-pengajaran yang sangat banyak lah kalau kita nak kupas melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Lah tuan-tuan, saya ada dua, pada dua lagi, tak tahu lah mana lagi lah. Tapi saya rasa saya nak buat sedikit kesimpulan tentang Isra Mi'raj ni, iaitu bila kita tengok peristiwa Isra Mi'raj ni, dia sebagian ulama bincangkan dia ni sebagai suatu anugerah kepada Nabi SAW. Dibawa ni sebagai suatu rihlah tarbawiyah, sebagai suatu lawatan sambil belajar, lawatan yang Allah bawa Nabi ni untuk bagi Nabi satu kekuatan rohani, bagi Nabi ni kemantapan iman yang tak mungkin dirubah lagi oleh siapa-siapa sekalipun. Bawa pergi jumpa para Nabi kan, langit ni jumpa Nabi ni, langit ni jumpa Nabi ni, Nabi Musa, Nabi Allah jumpa Nabi Ibrahim AS, Nabi jumpa para Nabi ni di Baitul Maqdis. Semua ni tuan-tuan nak bagi menguatkan Nabi SAW, kerana sebelum terjadi peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Dipulaukan selama 3 tahun. Kita baca dah kot itu ni, 3 tahun kena pulau, sampai tak ada makanan langsung. Lepas tu keluar daripada pemulauan tersebut dengan helah yang dibuat oleh beberapa orang, tokoh-tokoh Quraisy, Abul Buhturi, Zam'ah bin Aswad, dan beberapa orang yang kita baca hari itu ni tuan-tuan. Keluar daripada tu tuan-tuan, gaya nak lega sikit, Abu Talib mati. Tak berapa hari pula Khadijah pula tak ada. Sehingga pada masa ni tuan-tuan, digambarkan di kota Mekah ni terhenti dakwah. Dakwah ni tak jalan dah, mana tepu. Nabi tak ada peluang langsung dah. Siapa nak tolong Nabi pada masa tu? Sehingga Abu Bakar tu, hak sekuat Abu Bakar pun nak tinggal bumi Mekah, nak berhijrah pergi ke Habsyah. Mujur ditahan oleh Ibnu Ad-Dugunnah. Ingat ke tak nama-nama tu? Sampai Abu Bakar pun patah balik. Kemudian Nabi SAW dikata tak boleh buat apa dah di Mekah ni, tertutup segala laluan. Sampai Nabi terpaksa hijrah pergi ke Taif. Mana nak pergi juga, nak sampaikan juga Islam ni, pergi Taif dengan harapan baik di sana. Orang Saqif tahu-tahu dia buat kurang ajar kat Nabi, punggai Nabi, hina Nabi dengan kata-kata yang tuan-tuan bayangkan. Dia kata apa kat Nabi? Awak tak ada orang lain dekat Tuhan nak cari, hang ya kah ada? Tu dia kata lagu tu tuan-tuan. Kalau kita bahasa kira habis dia kata.
Kalau kita baca balik kata-kata 3 orang adik-beradik yang kutuk Nabi tu, panggil orang-orang bodoh, budak-budak pungai Nabi, balik sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Lepas pada peristiwa ni lah hak Nabi pi Isra' Mi'raj ni. Jadi tujuannya ialah, ni yang saya nak kata, tujuan sebenar peristiwa Isra' Mi'raj ni nak tunjuk kat kita bagaimana Nabi ni punya sungguh-sungguh berdakwah. Dan Nabi balik tu Nabi buat apa? Dakwah. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya nak ajak kita berdakwah lah. Betul kan? Itulah kesimpulan paling besar kali. Dianugerahkan tu sebab apa? Sebab dakwah terhalang. Nabi tak lemah kan? Nabi pun orang juga, manusia juga. Nabi bawa kali, innama ana bashar, aku ni orang, campa juga. Dah sekat gunung, sekat Nabi tak boleh. Jadi Nabi pun sebenarnya waktu tu Allah anugerahkan Isra' Mi'raj. Nabi tengok syurga, tengok neraka, jumpa para Nabi, mereka bagi semangat kan. Nabi balik terus buat kerja dakwah. Kita dengar ceramah Isra' Mi'raj pang tak berasa pun nak buat dakwah. Kena dah. Tak kena lah. Lepas tu saya tak tahu di surau kita ni saya kata ke tak lagi dalam tajuk sirah kita. Sebenarnya di sebalik tajuk sirah Nabawiyah ni yang paling besar sekali ialah kita nak menyedarkan diri kita. Saya hak cakap ni saya nak menyedarkan diri saya. Dan semua yang baca sirah, yang mengaji sirah tak mana-mana pun, bahawa tugas para nabi yang paling utama, terutama di antaranya nabi kita, tak ada beza dengan mana-mana nabi lain yang diutuskan, ialah nak mengajak masyarakat daripada bukan Islam kepada Islam. Nabi Nuh dulu buat apa? Nak ajak mereka sebab berhala tu masuk Islam. Mailah Nabi Hud ke, Nabi Saleh ke, sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak ajak orang hak bukan Islam tu mai masuk Islam. Maknanya kita hak mengaji Isra' Mi'raj mesti ada rasa, aku pun kena buat jugalah. Iaitu memperbetulkan yang pertamanya makna dakwah yang telah lama diselewengkan oleh kita umat Islam. Kita bila faham dakwah, saya main ceramah ni, dakwah ni betul lah, bukanlah salah. Tapi mengajar ni lebih kepada nak islah, sebahagian daripada dakwah. Tapi dakwah yang paling utama, yang paling besar, yang menjadi kerja Nabi main naik atas bukit Safa, panggil dia, nak abang kata dia, hampa tak boleh sembah berhala dah. Hampa kena sembah Allah, kena mengabdikan diri kepada Allah, kena masuk Islam ni. Kita lah tak faham lagu tu dah. Kita faham dakwah ni, sama-sama kita ajak orang hak tak semayang suruh semayang, ajak orang tak tutup aurat suruh tutup aurat sahaja, ajak orang jauh pada agama kepada agama. Kita rasa lagu tu saja dakwah, tanpa kita fikir hal satu lagi tu, iaitu hak bukan Islam kepada Islam. Padahal itulah hak utama sekali. Ada siapa nak bantah kata bukan hak betulnya hak ajak sama-sama Islam kita ni, hak ajak bukan Islam tu bukan. Tak kot. Tengok Nabi buat apa, tengok para Nabi buat apa. Semua para Nabi buat kerja ajak orang bukan Islam kepada Islam. Jadi hak inilah yang intipati paling besar dalam Isra' dan Mi'raj. Nak ajak Nabi supaya segar balik, nak ajak tu mereka bukan Nabi. Sebab tu Nabi tak heran mereka duk katakan Nabi duk tepuk tangan tak terkejut lagu mana, buat terbelak mata ke. Tak, sebab Nabi dah tengok dah. Nabi dah tengok dah tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran hak dia duk bawa ni, lagi yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam lah yang betul. Jadi kita lah tuan-tuan kena, bila dilantik jadi biro dakwah surau Taman Ikhwan, Taman Ikhwan pula apa nama, surau Ikhwan, biro dakwah masjid mana-mana pun, tambah-tambah kawasan keliling kita tu ada orang bukan Islam. Kita kena masuk dalam kalender kita apa tugas kita sebahagian, ambil seperempat tu, seperempat ni hak untuk bukan Islam. Kita nak buat apa? Sebab kalau kita tak buh langsung tuan-tuan dalam kalender kita, kita akan fikir kerja ketua biro dakwah ni ialah susun ceramah, jemput penceramah, buat ceramah Isra' Mi'raj, ceramah Maulid Nabi. Kita nak buat tu ya. Untuk bukan Islam tak ada.
Takkan kita tak perlu dah? Kan kita tak wajib dah tuan-tuan? Kita tetap wajib sampai hari ni. Jadi kita kena fikir macam mana nak buat. Sekarang kita dekatkan mereka kepada kita dulu. Kita buat jamuan raya nanti contohnya. Kita kena panggil hak bukan Islam sama. Panggil dia mai. Dengan niat kita, hak ni lah aku boleh buat pun nak pergi sampai dakwah. Cari risalah-risalah tentang Islam. Apa itu Aidil Adha? Aidil Adha pula apa? Aidil Fitri dulu. Bagi dia tahu, bagi risalah. Dia apa mesti baca. Dalam tu, boleh sikit asas-asas ajaran Islam. Kurang sampai ada sebahagian. Nanti maulid. Buat pula. Panggil dia kali. Panggil dia main sama kali. Dalam cerita maulid tu, bagi pula kertas kedua. Siapa Muhammad? Kenapa kita besarkannya? Baru dia tahu, oh Muhammad lagu tu. Muhammad menyeru manusia ke arah segala-segala. Piak-piak dulu dia nak baca ke dia nak lempar ke tu kerja dia, ikut suka dia. Takkan dia nak lempar kot. Tabuh brosur buah Allah melak-melak ni kan. Buat cabutan bertuah, hadiah buku Martin Link kat seorang dua kita nak berpotensi, bagilah. Yang penting kita ada usaha. Panggil orang-orang pandai sikit dalam bidang ni, duduk kita. Dah kami boleh buat. Kami tak tahu nak buat apa. Saya rasa hak ni kita kena pakat buat. Kalau kita boleh buat yang ni tuan-tuan, barulah insya-Allah kita mengambil pengajaran penting daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Saya ingat ada satu lagi nak abang, tapi saya ingat tak larat dah pun. Milal lebih dah. Saya ingat saya nak berhenti dekat tu lah. Ceramah Isra Mi'raj pada malam ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perhimpunan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kuliah sirah kita seperti biasa pada bulan hadapan sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu bulan puasa raya, tak tahulah bila pula kita nak jumpa pula. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat menghayati, mengambil sedikit ibrah daripada apa yang disampaikan pada malam ini, saya dan juga tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.